Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dengan mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi RPT tahun 4 dengan unit 1 Keselamatan Bengkel. Dan tajuk pada hari ini ialah Peraturan Keselamatan dari standard kandungan 1.1 Amalan Keselamatan. Dan seterusnya standard pembelajaran menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Dan seterusnya objektif pada hari ini, pada akhir PDPC murid akan dapat menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Dan seterusnya kriteria kejayaan. Murid berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kepentingan menjaga keselamatan di dalam bengkel. Baiklah sekalian, tanpa kita mengangkat masa, anda boleh buka buku teks RBT tahun 4 pada halaman 2 dengan tajuknya Keselamatan Bengkel. Mari kita baca bersama-sama. Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Seronoknya cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel cikgu? Beg akan menghalang, laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Baiklah murid sekalian, seperti kita sedia maklum, peraturan merupakan salah satu cara untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang terkawal dan seterusnya dapat melancarkan sesuatu aktiviti yang kita lakukan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan halaman 4. Okey, anda boleh buka halaman 4 dengan peraturan keselamatan. Kita baca bersama-sama. Peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Mari kita lihat bersama-sama apakah peraturan yang terdapat dalam buku ini. Baik, yang pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Seperti kita sedia maklum, dalam bengkel ada banyak papan tanda keselamatan yang perlu kita patuhi. Yang seterusnya, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Tujuan ini bagi memastikan pengudaraan dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Baik, seterusnya, kita perlu meletakkan beg di tempat yang disediakan. Dan seterusnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Dan seterusnya, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Baiklah sekalian, kita telah membaca 6 peraturan keselamatan yang ada dalam bengkel ini, dan pastinya setiap peraturan yang dilakukan ada tujuan dan sebab-sebabnya yang tersendiri. Dan sudah pasti tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan diri kita. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan halaman 6 dengan tajuk Peraturan Keselamatan Diri. Kita baca bersama-sama. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Baik, jika kita lihat pada gambar ini, terdapat ada 3 pelajar, 3 murid. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Seterusnya bagi murid perempuan, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Hal ini bagi memudahkan untuk melakukan aktiviti di dalam bengkel. Dan seterusnya bagi murid perempuan yang tidak bertudung, ikat rambut yang panjang. Baik, seterusnya kita lihat pada peraturan keselamatan alatan. Alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Baik, pertama,
bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Baik, seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Seterusnya, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Bersihkan alatan selepas digunakan. Seterusnya, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan yang akhir sekali, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Seperti kita sedia maklum, di dalam bengkel RBT terdapat banyak alatan yang tajam dan berbahaya. Dan sudah pasti peraturan ini tujuannya untuk menjaga keselamatan anda. Kita lihat seterusnya pada halaman 7. Peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan seterusnya, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Bila sekalian, saya yakin dan percaya bahawa anda telah memahami mengenai peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan seterusnya peraturan keselamatan bahan ketika berada di dalam bengkel RBT. Saya yakin dan percaya bahawa anda memahami peraturan yang telah anda baca sebentar tadi dan diharapkan agar anda dapat menerapkan peraturan ini di dalam diri anda semasa berada dalam bengkel RBT. Baiklah sekalian, saya yakin dan percaya anda memahami apa yang telah kita belajar sebentar tadi mengenai keselamatan di bengkel. Okay, untuk seterusnya, anda diminta untuk menggunakan apa sahaja buku latihan yang anda ada untuk kita melakukan sedikit latihan ini. Iaitu, anda diminta untuk menyatakan kepentingan menjaga keselamatan di bengkel. Baik, untuk latihan ini, anda dikehendaki untuk menyedarikan sekurang-kurangnya 5 kepentingan menjaga keselamatan di bengkel. Mari kita bincang bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, Baiklah sekalian, antara kepentingan menjaga keselamatan di bengkel, yang pertama, mengelakkan berlakunya kemalangan. Yang kedua, mengelakkan kerosakan pada bahan dan peralatan. Yang ketiga, memastikan keselesaan ketika melakukan aktiviti. Yang keempat, memastikan tata cara kerja dapat dilakukan dengan betul. Dan seterusnya, yang kelima, memastikan alatan dan bahan digunakan dengan cara yang betul. Baiklah sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.